Batik lukis merujuk kepada corak pada kain yang dilukis tangan secara bebas. Batik lukis mempunyai corak yang pelbagai termasuk motif bunga, manusia dan haiwan, dan setiap satu adalah unik, tidak akan sama dengan yang lain. Batik lukis di alam Melayu telah diperkenalkan sejak Kesultanan Melayu lagi, di mana Hang Nadim diperintahkan oleh Sultan Mahmud bagi membeli kain serasa. Batik lukis kontemporari pula diterajui pada tahun 1950-an oleh beberapa tokoh, antaranya Chua Tian Teng, Khalil Ibrahim dan Ahmad Syukri Mohamad sehingga kini. Untuk membuat batik, bahan peralatan serta material yang diperlukan adalah kain yang diperbuat daripada sutra, kapas, rayon atau fuji, lilin dan rosin, canting, berus dan warna, pemati warna dan serbuk soda. Batik lukis juga memainkan peranannya dalam lukisan atas kanvas dan kain yang sesuai untuk diperagakan sebagai sebuah karya serta fashion. Kami telah menjalankan sesi temu bual secara dalam talian bersama Encik Ahmad Fadil Osman atau lebih dikenali sebagai Fadil Osman yang berumur 48 tahun yang merupakan pelukis batik kontemporari terkenal bagi mendapat serba sebanyak informasi tentang batik lukis. Beliau telah menerajui bidang ini selama hampir 30 tahun sejak awal zaman 90-an lagi. Beliau mewarisi bakat arwah bapanya Osman Mansur yang turut mempunyai minat yang sama, kerana bagi beliau batik merupakan suatu karya yang amat unik dan terulung. Pencerahan beliau yang bergiat aktif dalam bidang ini amatlah kami hargai. Karya yang dipaparkan ini bertajuk Merisik Puteri Sita Dewi yang dihasilkan pada tahun 2016 oleh pengkarya batik lukis kontemporari yang terkenal iaitu Encik Ahmad Fadil Osman atau lebih dikenali sebagai Fadil Osman. Saiz karya ini berukuran sebanyak 116 cm kali 124 cm. Beliau menggunakan material kain cotton linen dan beberapa bahan lain seperti warna serta lilin dalam proses mencanting dan melilin menggunakan teknik batik retak dalam karya ini. Beliau juga menyatakan bahawa material cotton linen adalah tahan lasak dan sesuai dalam proses karya ini. Tempoh masa bagi beliau untuk menyempurnakan karya ini adalah selama hampir 2 bulan yang disiapkan bagi sesebuah pertandingan dan dipamerkan di Galeri Ilham pada waktu tersebut. Beliau mempunyai kesabaran dan konsentrasi yang tinggi dalam proses membikai karya dan menghadapi cabaran cuaca bagi mengekalkan warna pada material. Maka terhasillah karya teragung ini. Unsur-unsur budaya masyarakat Melayu yang diinterpretasikan merupakan antara keunikan dalam karya ini. Penggunaan subjek wayang kulit yang merupakan salah satu hiburan bagi masyarakat Melayu di Kelantan ditekankan dalam karya ini. Beliau juga berguru dengan beberapa tokoh yang menghasilkan wayang kulit bagi mempelajari serba sebanyak elemen dan perincian subjek tersebut. Cabaran dalam membikai karya dan menghadapi cuaca juga menambahkan nilai keunikan karya terulung ini. Warna sewarna yang dihasilkan melalui tindanan warna menghasilkan warna-warna baharu seperti merah dan ungu. Terdapat juga perulangan motif yang diterapkan dalam karya ini. Kekuatan watak dan kecantikan Sita Dewi tergambar secara subliminal. Dilukis dengan perincian yang rumit menggunakan teknik batik retak. Ini benar-benar karya teragung. Batik dan wayang kulit adalah dua perkara yang saling berkait antara Kelantan dan Jawa. Menjadi sebahagian daripada kerajaan Hindu Srivijaya lama pada abad ke-12 di mana Kelantan merupakan pusat pentadbiran utara bagi Empayar Sriwijaya lagi yang berpusat di Jawa. Merisik Puteri Sita Dewi adalah salah satu kisah yang terkenal dari kisah epik Hindu Ramayana Mahabharata di mana Sita Dewi dirisik. Karya ini amatlah bagus bagi mempromosikan budaya dan tradisi masyarakat Melayu di negeri Kelantan. Oleh kerana Kelantan dikenali dengan tradisinya yang kaya dengan kebudayaan wayang kulit yang juga diangkat junjung bagi semua masyarakat Melayu. Aspek ini juga dihargai oleh seorang warga Perancis yang berminat untuk memiliki karya beliau yang berharga sebanyak RM21,000 Malaysia. Maka dengan itu, karya ini telah dipamerkan di Galeri Parisian Perancis berhampiran Museum Louvre di mana karya Mona Lisa tersorry itu dipamerkan.
Batik lukis mempunyai keunikan yang tersendiri seperti corak berbentuk semi-abstrak yang dilihat banyak digunakan dalam teknik batik serta penggunaan warna-warna yang unik dan motif yang pelbagai juga kelihatan amat menarik. Setiap individu yang terlibat dalam bidang kesenian harus mempertahankan lukisan batik agar tidak lapuk di telan zaman. Kerana batik lukis merupakan satu-satunya identiti Malaysia dan khazanah negara, khususnya negeri Kelantan yang harus diperjuangkan oleh ramai pihak untuk kepentingan tradisi dan budaya pada masa hadapan.